Hai dan Assalamualaikum. Selamat datang ke kelas cikgu. Ingat lagi tak cikgu? Nama cikgu, Cikgu Dayana. Untuk hari ini, kita akan sambung topik pembelajaran kita pada hari semalam, iaitu topik haba. Ini adalah apa yang akan kita belajar berdasarkan standard pembelajaran. Okey, jadi semua murid sudah bersedia ke? Sebelum kita mulakan, pastikan buku teks sains tahun 5 sudah ada di hadapan awak. Okey, boleh buka pada muka surat 150 hingga 153 untuk dijadikan sebagai rujukan sepanjang sesi pembelajaran pada hari ini. Okey, jom kita mulakan. Sebelum ni, kita sudah belajar tentang suhu kan? Maksud suhu adalah darjah kepanasan atau kesejukan sesuatu bahan. Suhu persekitaran sentiasa berubah-ubah. Maksud suhu persekitaran ni adalah suhu di sekeliling kita ni, suhu bilik. Okey, dan lagi satu nota penting yang awak perlu ingat ialah suhu air dia berubah mengikut suhu persekitaran. Mari kita ikuti kisah si pengukur suhu. Okey, siapa si pengukur suhu? Pengukur suhu adalah termometer. Okey, jom kita tengok pada gambar yang pertama. Dia kata suhu 0 Celsius ini telah mencapai takat beku. Selepas 40 minit, dia sudah berubah menjadi suhu 26 Celsius. Setelah dipanaskan dan dididihkan, dia sudah mencapai takat didih 100 Celsius. Okey, apa yang kita dapat simpulkan daripada kisah si pengukur suhu ialah ais dia akan berubah menjadi air apabila suhu semakin meningkat. Dan bila tempoh pemanasan air meningkat, suhu juga akan meningkat. Untuk lebih jelas lagi, murid-murid boleh merujuk kepada gambar yang telah dipaparkan dalam video ini. Seterusnya, dalam kisah si pengukur suhu tadi, dia ada menyatakan tentang takat beku dan takat didih kan? Apa maksud takat beku dan takat didih? Takat beku adalah keadaan di mana air bertukar menjadi ais ataupun cecair bertukar menjadi pepejal. Jika takat didih pula ialah keadaan di mana air mendidih menjadi uap air atau cecair menjadi gas. Jom kita lihat pada satu bentuk situasi. Di sini, satu sudu besi telah diletakkan di dalam secawan kopi panas. Tangan dia akan berasa panas apabila menyentuh sudu besi. Kenapa perkara ini terjadi? Perkara ini terjadi kerana sudu besi menjadi panas apabila diletakkan di dalam cawan berisi air panas. Haba yang terdapat pada air panas akan mengalir pada sudu besi. Berdasarkan pemerhatian, sudu besi menjadi panas. Inference dia, sudu besi menerima haba dari air panas. Kalau kita tengok pada gambar, tenaga haba dari air panas akan mengalir pada sudu besi. Kita sudah jelas bahawa sudu besi menerima haba dari air panas. Bagaimana pula dengan tangan? Haba yang terdapat pada sudu besi akan mengalir ke tangan apabila kita menyentuh sudu besi. Berdasarkan pemerhatian, tangan menjadi panas apabila menyentuh sudu besi. Inference dia ialah tangan menerima haba dari sudu besi. Semua jelas ke dengan penerangan cikgu? Untuk lebih lanjut, jom kita lihat pada nota ini. Haba dari air panas mengalir ke persekitaran dari tempat yang panas ke tempat yang lebih sejuk. Apabila haba dari air panas mengalir ke persekitaran, air panas akan kehilangan banyak haba dan suhu air akan menurun. Suhu air akan menurun sehingga sama dengan suhu persekitaran. Berdasarkan gambar, ia menjelaskan bahawa orang yang tinggal di kawasan iklim sejuk akan membuat unggun api untuk memanaskan badan. Kita sudah belajar bahawa tenaga haba boleh mengalir dan suhu persekitaran sentiasa berubah-ubah. Jadi, unggun api digunakan agar dia dapat mengalirkan tenaga haba ke persekitaran. Sampai di sini sahaja sesi pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu nak ucapkan tahniah kepada semua yang telah berjaya mengikuti sesi pembelajaran sehingga ke akhirnya. Sekian sahaja dari cikgu. Assalamualaikum dan jumpa lagi.